Jom. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan sekarang Cikgu dalam kereta, bukan dekat studio Cikgu. Dan hari ini kita tak akan belajar Maths pun, tetapi kita akan belajar tentang sains persekitaran. Jadi tanpa buang masa lagi, ayo ikut Cikgu ke kebun Cikgu di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Laluan Seremban ke Kuala Pilah adalah sekitar 30 km dan jalan ini penuh dengan tempat yang sangat menarik. Cikgu sangat suka laluan ini kerana pemandangan yang bergunung ganang boleh dilihat dari jauh dan sangat mengasyikkan. Seperti laluan Bukit Putus yang memiliki cerita misteri tersendiri, Gunung Angsi, air terjun Ulu Bendul, Istana Sri Menanti, makam-makam lama serta makanannya yang unik seperti itik salai dan ikan kelis salai. Dan antara yang paling menarik bagi cikgu ialah di sini terdapatnya jambatan ketiga tertinggi di Malaysia. Nanti kalau berkesempatan, insya-Allah cikgu akan review tempat ini. Sawah padi juga banyak terdapat di sepanjang laluan Seremban Kuala Pilah. Best tau, ambil gambar, kalau buat gambar kahwin pun cantik. Angin petang-petang kalau cuaca cantik memang best. Laluan ke kebun cikgu perlu melalui jalan mendaki yang curam dan sempit. Kat sini juga terdapat dusun durian yang mana ditanam di antara pokok-pokok getah. Tapi bukan dusun cikgu lah. Dusun orang. Cikgu baru je tanam. Tu pun tak tahu hidup ke tidak. Sekarang cikgu dah sampai kat kebun. Tapi kalau nak masuk kebun, nampak tu. Jalan dia jalan merah. Jadi cikgu punya kereta, cikgu tak bawa 4 wheel. Cikgu bawa sedan. Cikgu tak bawa motor sebab barang banyak. Jadi kita orang kena menapak sikit lah. Cikgu dengan husband akan menapak pergi sampai kebun. So, jom. Ikut cikgu. So, kalau ada 4 wheel je senang sikit lah kita nak naik. Kan? Kita ada jalan merah. Cikgu ada 4 wheel, mau naik atas lah. Kadang-kadang cikgu pakai motor juga. So, kita buat adventure activity sikit lah. Nampak 45 tu. Nampak ni. 45 ke ni? Kurang lebih 45 lah. So, cikgu kat kebun. Tadi 45 ni dah mendata. Kebun cikgu ni atas bukit. Jadi penat sikit lah menapak. Kalau ada kereta, ada motor senang lah masuk. Sebab jalan kan merah kan. Kalau nak bawa tak ada grip kereta. So menapak lah bersenam sikit. Cikgu dah mendaki. Masalahnya sekarang banyak kena gigit nyamuk. Cikgu lupa nak sapu mosquito paralens tu. Jadi kenapa agaknya bila kita masuk hutan, tadi sebelum masuk tak ada pula kena gigit nyamuk. Dah masuk berpeluh-peluh dah ni. Banyak pula nyamuk urung kita. Dan macam mana pula nyamuk tu boleh kesan darah ni? Dah fikir tak? Tips ketika masuk hutan, pertama sekali, tak payah pakai makeup. Ikutlah, nak pakai ikut korang lah. Kan macam-macam jenis makeup ada. Saya tak pakai makeup. Yang kedua, saya bawa parang untuk keselamatan. Yalah kat sini banyak babi hutan. Lagi tak tahu hari tu ada gajah naik lah kat sini apa macam-macam. Dan saya pakai kasut sukan yang bersesuaian, seluar bersesuaian, pakaian yang t-shirt yang membenarkan proses pengudaraan yang baik. Sebab berpeluh, tudung yang sesuai, ya, dan juga backpack. Saya tak bawa handbag.
letak besi tu. Jadi kerana ni dia dah jadi hakisan tanah, maka ada penduduk setempat yang meletakkan laluan untuk kenderaan seperti 4-wheel dan motor untuk lalu lah, letak besi. So besi ni sifat dia lebih kukuh berbanding dengan kayu. Tapi bajet dia besar sikit lah. Okay, jalan ni agak curam. Ini sebab kalau laluan air dan kawasan ni tak ada tumbuhan untuk ikat jalan. Jalan ni kalau kering okey lah lalu. Kalau kering basah, saya ada pengalaman naik 4-wheel, basah memang agak menggulungsor lah jalan ni. Sebab tak ada geseran. Ya? Jadi pastikan kalau lalu sini tayar kena tebal. Dia punya tayar rim tu. Kasut pun dia punya kasut yang bersesuaian, bukan slipper ke apa, takut tergelincir, terutama sekali apabila sampai musim hujan lah ataupun hujan. Cantik kan? Masuk dalam hutan ni kena berhati-hati. Pastikan sentiasa berwaspada pada keadaan sekeliling. Mungkin ada haiwan bisa atau jalan yang licin dan lopak yang boleh mendatangkan kecederaan. Nampak tak biji benih yang melekat kat sarung tangan cikgu ni? Waktu cikgu lalu-lalu tadi kan, nampak? Sebenarnya ini adalah salah satu kaedah tumbuhan menyebarkan biji benihnya dengan cara melekat di mana pada permukaan kulit. Salah satu kaedah untuk tumbuhan menyebarkan biji benihnya iaitu melekat pada haiwan. Dalam kes ni melekat pada saya lah. Sebab saya punya sarung tangan ni adalah kesat. Jadi dah melekat. Jadi kalau misalnya kata tadi saya tak tahu dah kat mana biji benih ni kena pada saya punya sarung tangan. So saya ambil lah. So dia melekat. Nampak kan? Tajam. So dia boleh lekat. So ini biji benih So saya tinggal kat sini. So sekiranya dia cukup bekalan oksigen, nutrien, air, udara, dia akan tumbuh di sini pula. Okey, perjalanan ada lagi 10 minit lagi. Saya nak menapak pergi masuk kebun. Jadi jom ikut cikgu dekat kebun. Okey, disebabkan kawasan ni hutan, jadi of course lah banyak babi hutan. Jadi kat sini akan malam-malam, petang-petang lewat akan ada babi berkubang. Salah satunya adalah contoh macam ni. Dia rata-rata kan, tiba-tiba ada kesan-kesan macam ni. Dia rata-rata dia kesan, maksudnya dia dah berkubang dekat area ni. Jadi ada pengalaman cikgu dulu. Cikgu masuk hutan, pijak lah dekat kawasan babi berkubang ni kan. Balik tu, cikgu nampak naik ada apa? Bintik-bintik dekat kulit badan, gatal-gatal lah garuk. Especially dekat suami, kat kaki lah. Rupa naik kutu babi. Kutu babi ni sifatnya apa? Sifatnya apa? Komensalisme, mutualisme ataupun parasitisme? Jom kita hurungkai. Jadi ini adalah kesan tapak kaki babi. Ni kawasan babi berkubang ni. So ini kesan tapak kaki babi, nampak? Kenapa babi ni suka berkubang? So disebabkan laluan ini adalah laluan berbukit, tentulah apabila hujan, air akan mengalir pada satu arah. Jadi terbentuklah laluan air apabila musim hujan, dan semakin lama dia akan semakin lekuk ke dalam lah. Jadi mengapa dekat tempat yang tak ada tumbuhan sahaja yang terdapat lekuk-lekuk seperti ini? Tidak pula kawasan yang ada banyak pokok macam ni.
tak ada pula nampak lekuk laluan air kan. Jadi sebabnya apabila ada pokok, kita ada akar. Jadi akar itu sebenarnya mengikat tanah tersebut supaya tiada hakisan tanah berlaku. Ini adalah contoh sekiranya tanah itu tidak ada tumbuhan. Bila ada air banyak berlalu, so dia akan menyebabkan hakisan berlaku. Ini secara kecil. Kalaulah tapak itu besar, tiada pokok dan air banyak, semestinya dia akan menyebabkan bencana kepada penduduk setempat lah. Ini adalah contoh yang seterusnya. Kita dapat lihat kesan hakisan tanah akibat laluan air. Dan bertuahnya kat sini ada pokok, nampak? Jadi dia dapat menahan tanah itu daripada jatuh. Dan kat bawah tu pun nampak ada pokok kan? Jadi dia menahan tanah itu daripada jatuh. Kalau yang kawasan yang tak ada pokok, dan dia akan menyebabkan laluan air tu, tanah tu terhakis. Inilah contoh-contoh hakisan tanah akibat laluan air bila hujan, sebab kawasan ni kawasan berbukit. Jadi air daripada atas turun. Nampak tak tanah tu semua terhakis? Kat sini pun terhakis. Yang mana ada pokok, nampak tak akar tu? Jadi akar itu dapat memegang tanah tersebut. Sekurang-kurangnya tanah tidak jatuh ke bawah. Jadi bagi kawasan yang tak ada pokok, macam ni tak ada pokok, pokok kecil je. Jadi tanah akan jatuh kawasan ni. Jadi inilah antara masalah kalau tanah merah, kenapa kita tak pakai tanah tar. Tar ni masalahnya bajet lah. Dan tanah batu gravel pun masalah ada bajet. Kan panjang daripada luar masuk dalam bajet. Jadi tanah merah yang telah dibersihkan ni digunakan sebagai laluan jentera berat lah. Jentera berat tak adalah maksudnya macam 4 wheel motor. Motor tu jentera ringan. Jadi kalau kita tak letak support, dia akan jadi macam ni. Atau kita tak letak sokongan, dia akan mendap apabila musim hujan. Bila ada kenderaan lalu, dia akan mendap macam ni. Tetapi hari tu, disebabkan jalan ni dah terlalu mendap, cikgu letak kayu. Nampak ni kayu. Kayu ni bukanlah satu material yang kukuh kalau berbandingkan dengan besi. Tetapi sekurang-kurangnya membantulah untuk kenderaan pacuan roda macam 4 wheel motor untuk lalu supaya tak lebih tenggelam. Okey, nampak yang ni biji-biji ni? Ini adalah buah daripada pokok yang tumbuhlah dekat dalam kebun ni. Sebenarnya kat atas ada banyak lagi tu. Alhamdulillah, kita dah sampai pun ke puncak. Kenapa cikgu punya kebun ni jauh sangat cikgu? Sebab cikgu memang suka pemandangan view cantik-cantik. Jadi cikgu pun pilihlah kebun dekat atas bukit ni. Waktu cikgu dengan husband beli kebun ni, usia cikgu dengan husband baru dalam awal 30-an. Saya beli kebun ni bersama suami. Kumpul duit banyak beli kebun. Jadi usia saya muda. Dan harapan kami nanti satu ketika bila saya punya usia dah meningkat, bolehlah menjana keuangan daripada kebun ni. Sebab kebun ni diisytiharkan ataupun diklasifikasikan sebagai aset berbanding dengan kenderaan. Hai Orchid, lama tak jumpa kamu. Okey saja, ni orchid yang kita orang bawa. Sebenarnya suami yang tanam orchid ni, peminat setia orchid. Jadi orchid ni kami memang saja sangkut dekat sini sebab dah terlebih banyak pokok dekat rumah. Okey, apakah ciri-ciri pokok orchid ni sebenarnya? Dia jenis tumbuhan macam mana? Ini adalah salah satu pada pokok getah cikgu. Okay, ini adalah berapa tahun? Ini usia dia lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Waktu kami beli kebun ni, dia telah mengeluarkan hasil lah. Jadi kami sekarang makan passive income sebab waktu kami beli ni pun tak bayar mahal sangat lah. Ya? Tidak perlu bayar mahal sangat sebab kebun ni tinggi. Ini adalah produk-produk getah yang dikeluarkan daripada pokok getah. Ini adalah getah dalam bentuk cair. Yang nampak dia berair. Kemudian ada seketika waktunya dia akan jadi keras. Macam ni. Ini keras ni. So yang ni cair.
Okay. Dia akan toreh. Ni dia boleh toreh daripada atas lah ni. Dia toreh daripada atas sampai bawah. Habis tu cikgu kalau dah habis toreh sampai bawah, dah tak boleh toreh dah ke? Selepas bahagian ini habis ditoreh, dia akan toreh bahagian sini pula, belakang dia pula. Dan getah tu akan keluar. Turun pula belah sini. Tet. Nampak ni? Dia dalam bentuk cecair. Dan bawah tu pula, apabila dah keras, dia akan jadi macam ni. Keras Ni keras tau. Nampak ni getah. Ni nama dia ojol. Ojol. Okey. Dan yang dikutip oleh penoreh getah tu adalah yang keras ni. Okey, jadi ini adalah biji getah. Nampak ni? Adalah biji getah yang dikeluarkan daripada pokok getah. Mana ini adalah benih kepada pokok getah lah. Dia akan dipecahkan oleh buah getah. Dan biji ini akan bersebar, bertaburan dan dia akan menghasilkan anak pokok getah yang baru. Pokok getah ini pada musim panasnya daun akan luruh. Kenapa daun luruh? Yang ni belakang ni bukan musim panas lagi, ada daun lagi, nampak? Banyak daun. Nanti apabila musim panas, daun pokok getah akan luruh. Kerana untuk mengelakkan kehilangan banyak air pada daun, yang mana daun pokok getah, semua daun, diorang ada liang stoma. Liang stoma ni, dia akan menyejat kepanasan, akan menyebabkan penyejatan air berlaku pada liang stoma pada daun pokok getah ni. Jadi untuk mengelakkan pokok ini banyak kehilangan air, dia akan meluruhkan daun-daunnya supaya dia dapat survive pada musim panas. Jadi rasanya takat tu je, kita balik. Terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe video Cikgu Aisyah. Nantikan video seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye.